Jom belajar bersama Ustazah Ashikin. Ustazah apa? Ustazah Ashikin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pendidikan Islam tahun 1, bidang akidah. Assalamualaikum semua murid-murid kesayangan Ustazah. Buat apa tu? Semoga murid-murid sentiasa dikurniakan nikmat kesihatan daripada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah tajuk Ustazah nak cerita hari ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah insya-Allah di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengetahui pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menyebut dalil nakli Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan mengamalkan dalam kehidupan harian. Cuba perhatikan dan fahami. Pada suatu hari, matahari bersinar terang. Dia pun berkata, Allah menciptakan saya untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Kata matahari. Tiba-tiba, terdengar pula suara dari arah pokok mangga. Pokok mangga berkata dengan bangganya, Saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Kata pokok mangga. Terdengar suara pokok mangga, tiba-tiba keluar pula seekor cacing daripada tanah. Kata cacing, Saya cacing yang kecil dan lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Murid-murid, nampak tak? Setiap kejadian Allah jadikan mempunyai fungsi tersendiri dan saling melengkapkan antara satu sama lain. Bayangkanlah, sekiranya dunia kita tiada matahari, bagaimana rasanya ya? Tentulah kita berada dalam kegelapan kan? Sukar untuk bergerak, sukar untuk bekerja. Seperti pokok mangga tadi, fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen kepada manusia dan juga memberikan sumber makanan. Subhanallah, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita kan? Kalaulah kita tak bersyukur, alangkah ruginya kita. Pemberian Allah yang serba cukup ini adalah bukti kepada kasih dan sayang Allah kepada kita. Murid-murid, kita patut bersyukur kerana Allah memberikan kita akal fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Cuba murid-murid perhatikan pada fizikal murid-murid sendiri. Cukup sempurna kan? Ada mata untuk melihat, ada mulut untuk bercakap dan makan, ada telinga untuk mendengar dan tubuh badan yang sihat untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan ceria dan bahagia. Allah juga kurniakan kita akal fikiran supaya manusia boleh mentadbir alam dengan baik. Al-Quran yang diturunkan Allah pula adalah sumber ilmu yang paling lengkap dikurniakan kepada kita. Seterusnya, jom kita lihat pula apakah erti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Untuk pengetahuan murid-murid, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah antara nama-nama Allah yang maha indah iaitu Asma'ul Husna. Murid-murid tahu tak berapakah Asma'ul Husna? Ya, Asma'ul Husna ada 99. Allah mempunyai 99 nama yang maha indah dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan dua daripadanya. Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah kepada sekalian hamba dan makhluknya. Ini bermaksud Allah pemurah kepada sesiapa sahaja, tak kira manusia ataupun haiwan, tak kira miskin ataupun kaya.
jahat ke ataupun baik ke, beriman ke atau tak beriman, Islam ke ataupun bukan Islam, tetap Allah kurniakan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Ar-Rahim pula bermaksud Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang beriman sahaja. Mudah untuk kita mendapat Ar-Rahman Allah. Tetapi untuk mendapat Ar-Rahim Allah ini, kita hendaklah beriman kepadanya terlebih dahulu. Jelas tak murid-murid? Seterusnya, kita lihat pula hukum dan dalil nakli. Hukum beriman kepada Ar-Rahman ini ialah wajib. Wajib ni apa murid-murid? Wajib ini ialah mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Tapi kalau kita buat, tentulah dapat pahala. Oleh itu, kita wajiblah beriman kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ayat 1. Seterusnya, mari kita lihat pula tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, kita hendaklah menjaga hubungan baik sesama manusia. Bagaimana caranya? Sesama manusia, kita hendaklah saling sayang menyayangi dan menjauhi pergaduhan. Tak baik gaduh-gaduh tau. Yang kedua, kita juga hendaklah mempunyai sifat belas kasihan. Contohnya, bantu-membantu, iaitu dengan cara kita menghulurkan bantuan kepada orang yang di dalam kesusahan. Bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga kepada haiwan. Dan kita juga hendaklah sentiasa murah hati. Jangan kedekut, sombong, bongkak, dan kita juga patut hindari perasaan hasad dan dengki sesama kita. Dan yang ketiga, kita hendaklah bersyukur atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kesihatan kita. Jangan melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Contoh, mengambil dadah, menghisap rokok dan tidak menjaga pemakanan. Kita hendaklah makan makanan yang seimbang supaya terus sihat untuk menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu tubuh badan yang sihat. Kita juga hendaklah memelihara alam sekitar yang telah dijadikan oleh Allah dengan sangat sempurna. Itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Baiklah murid-murid, sebagai seorang anak yang soleh dan solehah, kamu sayang tak keluarga kamu? Tentulah sayang, bukan? Seperti Allah sayangkan kita, kita juga hendaklah sayangkan keluarga kita. Bagaimana caranya ya? Saya sayang keluarga saya. Apakah yang perlu saya lakukan? Murid-murid boleh lihat gambar ini sebagai contoh. Yang pertama, tolong ayah basuh kereta. Sebab sayangkan ayah kan. Jadi murid-murid perlulah rajin membantu ayah. Contohnya membasuh kereta. Gambar yang kedua, murid-murid lihat. Masya Allah, bersepahnya lah rumah. Jadi untuk meringankan beban ibu murid-murid hendaklah membantu ibu murid-murid mengemas rumah. Dan cuba jangan sepahkan rumah. Dan seterusnya, murid-murid sayang tak adik-adik? Mesti murid-murid sayang kan adik-adik murid-murid? Jadi, sekiranya sayang, elakkanlah daripada bergaduh sesama adik-beradik. Kalau abang, jangan bergaduh dengan adik. Adik jangan bergaduh dengan abang. Abang kena mengalah dengan adik. Okey, baiklah murid-murid. Jelas tak setakat ini? Sekiranya murid-murid telah faham, sila buka buku aktiviti muka surat 97. Di sini murid-murid perlu potong dan tampal. Di manakah bahan-bahan yang murid-murid boleh dapatkan? Murid-murid boleh dapatkan di surat khabar, majalah ataupun internet. Boleh print dan tampal ataupun potong sahaja dan tampal.
Sekiranya tiada, murid-murid bolehlah lukis sahaja gambar tanda-tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dia tanda-tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Ini adalah segala nikmat yang Allah telah berikan pada kita, tanda kasih sayang Allah. Contohnya, gambar rama-rama ni. Gambar rama-rama, Allah sayang kepada makhluknya, Allah jadikan rama-rama yang indah. Allah sayang makhluknya, Allah jadikan pokok bunga yang indah. Allah sayang pada makhluknya, Allah berikan buah-buahan yang banyak. Jadinya boleh tampak gambar buah, gambar tumbuh-tumbuhan ke, gambar pemandangan ke dan sebagainya. Apa sahaja tanda-tanda yang Allah sayang pada kita. Baiklah. Muka surat 98 pula. Nomborkan kad dan tulis semula. Di mana kad tu? Ini dia kad. Kad yang pertama erti Ar-Rahim. Kad yang kedua wajib dan kad yang ketiga erti Ar-Rahman. Di manakah jawapannya? Baiklah, kita lihat pilihan jawapan satu persatu. Yang pertama, Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Nombor satu ni rasa-rasanya erti apa ya? Ya, ini adalah erti Ar-Rahman. Jadi kita perlu tuliskan nombor satu di erti Ar-Rahman. Okey, yang kedua, hukum beriman dengan Ar-Rahman. Okey, yang kedua, hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, murid-murid? Ya, hukumnya adalah wajib. Wajib. Jadinya, perkataan kad wajib ini kita tuliskan dengan nombor 2. Okey. Dan yang nombor 3 ini, Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Baiklah, kad ini, kenyataan ini untuk kad yang nombor berapa? Ya, kad yang pertama. Erti Ar-Rahim ini adalah erti Ar-Rahim. Jadi, kita perlulah tulis nombor 3 ini di kad yang pertama. Okey, nombor 3. Maaf besar sikit tulisan Ustazah ya. Okey. Setelah murid-murid telah menulis nombor, murid-murid perlu tulis semula erti Ar-Rahman. Mana erti Ar-Rahman tadi? Nombor 1 kan? Jadi nombor 1 ni, nombor 1 ni murid-murid perlulah letakkan di erti Ar-Rahman. Baiklah, nombor 2 erti Ar-Rahim. Erti Ar-Rahim ni yang mana satu erti Ar-Rahim? Okey, erti Ar-Rahim nombor 3. Jadi nombor 3 ini kita perlu letakkan di erti Ar-Rahim. Dan yang seterusnya hukum beriman. Okey, ini dia tulis kat sini, hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Baiklah, jawapannya adalah wajib. Jadi perkataan wajib ini kita tuliskan di sini. Okey, baiklah, jelaskan murid-murid. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula muka surat 99. Di sini adalah gambar seorang ibu dan seorang anak yang sedang ditimpa musibah, iaitu banjir. Banjir, habis rumah-rumahnya dilanda banjir. Baiklah, apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama, apa yang kita perlu lakukan untuk membantu ibu dan anak ini? Kita lihat satu persatu. Membersihkan persekitaran, memberikan makan, mengutip sampah sarap, memberikan derma. Ya, ini memberikan derma. Mengeringkan badannya, menenangkan mereka dan menenangkan mereka. Okey, ini untuk gambar yang nombor 1. Baiklah, yang kedua, kita lihat pula gambar yang nombor 2. Sampah sarap penuh di hadapan rumah ibu tadi. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, adakah membersihkan persekitaran? Ya, betul. Memberi makan? Tidak. Mengutip sampah sarap? Ya, betul. Berkaitan dengan gambar sampah sarap tersebut kan? Okey, 2 sahaja. Dan yang nombor 3, kita lihat pula, kita ambil warna purple kucing yang kebasahan. Apa yang perlu kita buat? Mestilah kita bantu dia mengeringkan badan dan memberikan makan kepada kucing tersebut. Baiklah, isi semula perkataan yang kita telah ditanda ini di ruangan kosong.
Baiklah murid-murid, itu sahaja penerangan daripada Ustazah. Semoga murid-murid dapat menyelesaikan tugasan yang Ustazah beri ini dengan baik ya. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini. Semoga murid-murid dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.